Hai, selamat pagi murid-murid. Hari ini bersama cikguku lagi dalam Sains Tahun 2, tajuk Bahan Larut dan Bahan Tidak Larut. Objektif pembelajaran untuk hari ini, objektif yang pertama, di akhir PDPC, murid dapat mengenal pasti bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut di dalam air. Dan objektif yang kedua, cara bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat. Jom, mari kita masuk objektif yang pertama, mengenal pasti bahan yang boleh larut dan tidak boleh larut di dalam air. Mari kita uji dengan campurkan 1 sudu gula dan 1 sudu kacang hijau ke dalam air dan kacaukan. Selepas kacau untuk beberapa saat, dalam pemerhatian kita dapati bahawa gula tidak kelihatan lagi, tetapi kacang masih lagi tertinggal di dalam air. Dan di sini ketelarutan bahan boleh dibahagi kepada bahan boleh larut dalam air dan bahan tidak boleh larut dalam air. Sebagai kesimpulan daripada uji kaji yang kita jalankan tadi, bahan yang boleh larut di dalam air, sebelum diaduk kita masih lagi nampak gula berada di dalam dasar air. Tetapi selepas diaduk, tidak lagi kelihatan gula. Ini bermaksud gula telah larut di dalam air. Sebaliknya, bahan yang tidak boleh larut di dalam air, contohnya kacang hijau, sebelum diaduk masih ada lagi kelihatan. Dan selepas diaduk, masih lagi kelihatan kacang hijau berada di dalam air. Jadi, ini adalah bahan yang tidak boleh larut di dalam air. Contoh-contoh bahan yang boleh larut di dalam air, kita ada garam, gula, serbuk deterjen dan soda penai. Manakala untuk contoh bahan yang tidak boleh larut di dalam air, kita ada tepung, beras, berbagai jenis kacang dan batu. So, mari kita masuk tajuk yang kedua, cara bahan yang boleh dilarutkan dengan cepat. Bahan boleh larut dengan cepat jika kita menggunakan air panas, kita aduk dengan cepat, ataupun kita guna bahan yang bersaiz kecil. So, mari kita uji. Kita sediakan 2 bekas dan 1 bekas diisi dengan air panas dan 1 lagi bekas isi dengan air sejuk. Kemudian kita masukkan 1 sudu gula dalam air panas dan 1 sudu gula dalam air sejuk dan kita aduk dengan perlahan. Daripada uji kaji ini, kita dapati bahawa gula larut dengan cepat di dalam air panas. Sebaliknya, kita masih lagi kelihatan gula di dalam air sejuk. Jadi, gula larut dengan perlahan di dalam air sejuk. Untuk uji kaji cara mengaduk, kita masukkan garam ke dalam 2 bekas yang berisi air secara berasingan. 1 bekas kita aduk dengan perlahan. Bekas yang kedua, kita aduk dengan cepat. Mari kita tengok apa yang terjadi ke atas garam tersebut. Okey, murid-murid, apa yang kita akan dapati daripada uji kaji ini? Ya, daripada pemerhatian, kita dapati bahawa garam larut dengan perlahan bila diaduk dengan perlahan. Sebaliknya, garam akan larut dengan cepat bila diaduk dengan cepat. Sekarang kita uji pula dengan bahan yang mempunyai saiz yang berbeza. Bekas yang pertama kita masukkan gula pasir dan bekas yang kedua kita masukkan gula cube ataupun disebut gula batu dan kita kacaukan. Selepas dikacau beberapa saat, kita dapati gula pasir telah larut dalam air. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahawa
gula pasir yang bersaiz lebih kecil larut dengan lebih cepat. Sebaliknya, gula cube yang bersaiz besar larut dengan perlahan. Murid-murid, cikgu telah sediakan nota ringkas untuk tajuk hari ini. Murid dapat mengenal pasti bahan yang boleh larut di dalam air iaitu gula dan garam. Bahan yang tidak boleh larut di dalam air iaitu beras dan kacang hijau. Dan murid dapat juga mengetahui bahawa bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat jika menggunakan air panas, mengaduk bahan tersebut ataupun menggunakan bahan yang bersaiz kecil. Okey, sampailah tugasan untuk hari ini. Murid adalah diminta salin nota ringkas ke dalam buku panjang saiz dan sebagai latihan pengukuhan, murid adalah diminta buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 59 hingga 62. Ya, sudah sampai ke penghujung pengajaran untuk hari ini. Cikgu berharap semua murid dapat bermanfaat untuk pengajaran hari ini dan terima kasih. Bye.